Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe dan loceng supaya anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Apa khabar? Hari ini kita akan mempelajari sejarah tahun 5, unit 3 dengan tajuk Bahasa Melayu Warisan Kita, bahagian pertama. Jom kita belajar bersama. Bahasa Melayu Warisan Kita. Baiklah, cikgu akan bacakan sinopsis tentang apa yang kita akan pelajari dalam topik ini. Bahasa Melayu perlu dipelajari bagi memberikan pemahaman berkenaan dengan sejarah dan peranannya dalam kehidupan masyarakat pada masa dahulu dan kini. Pelbagai usaha dan langkah telah dilakukan untuk mengekalkan warisan negara kita ini. Unit ini membincangkan susu galur bahasa Melayu, wilayah penutur bahasa Melayu di dunia serta menjelaskan peranan bahasa Melayu pada masa dahulu dan kini. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat perbezaan tulisan yang menggunakan sistem ejaan lama bahasa Melayu. Cuba kamu perhatikan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam petikan cerita ini. Apakah perbezaan ejaan yang digunakan berbanding dengan ejaan sekarang? Jom kita lihat bersama-sama. Mari kita perhatikan perbezaan sistem tulisan lama dan baharu bahasa Melayu. Ruangan di sebelah kiri jadual menunjukkan ejaan lama bahasa Melayu dan ruangan di sebelah kanan menunjukkan ejaan baru bahasa Melayu. Terdapat perbezaan yang ketara di antara sistem ejaan lama dan baru bahasa Melayu. Sebagai contoh, ejaan lama bagi perkataan tidur ialah TIDOR, manakala ejaan baru ialah TIDUR. Anak-anak juga boleh perhatikan perbezaan ejaan lama dan baru bagi perkataan lain di sini. Baiklah, dalam video kali ini kita akan mempelajari susu galur bahasa Melayu serta wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Susu galur bahasa Melayu. Bahasa ialah alat perhubungan manusia. Bahasa Melayu berasal daripada filem yang disebut Ostrik. Daripada filem ini, lahirnya rumpun Austronesia. Bahasa Melayu merupakan antara ribuan bahasa yang berbeza dan dipertuturkan di alam Melayu. Bahasa Melayu yang terkenal di dunia bersifat terbuka dan mudah menerima unsur luar, menjadikannya sebagai bahasa yang terus berkembang. Di sini dapat diringkaskan bahawa susu galur bahasa Melayu berasal daripada filem Austrik dan rumpun Austronesia. Filem merupakan kelompok bahasa induk yang berusia 5,000 tahun ke atas, manakala rumpun merupakan kelompok bahasa yang berusia 2,500 hingga 5,000 tahun ke atas. Peta ini menunjukkan tanah asal bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai warisan negara harus dikekalkan kerana mencerminkan identiti sebuah negara bangsa. Tamadun sesuatu negara biasanya dapat dilihat pada warisan seni budaya yang mencakupi bahasa, amalan dan cara hidup pelbagai kaum. Warisan negara juga perlu dikekalkan demi kesinambungan budaya. Mempelajari susu galur bahasa Melayu menyedarkan kita bahawa bahasa Melayu merupakan warisan negara yang perlu dibanggakan. Taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi khazanah yang diwarisi dan terkenal semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penggunaan bahasa Melayu tersebar di seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca.
Lingua franca bermaksud bahasa perantaraan atau perhubungan antara masyarakat. Peta berikut menunjukkan taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. François Valentin, seorang penulis Belanda, telah merekodkan bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh kepulauan Melayu dan di negeri-negeri sebelah timur sebagai satu bahasa yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang, tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah atau seperti bahasa lingua franca di Itali. Bahasa itu bukan sahaja dimengerti di Parsi, bahkan lebih jauh daripada itu dan di sebelah timurnya sehingga ke kepulauan Filipina. Dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Persamaan dalam sebutan. Penyebaran bahasa Melayu sangat meluas. Kedatangan pengaruh luar memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Pada hari ini, bahasa Melayu mempunyai kosakata daripada bahasa Sanskrit, Arab, Portugis, Belanda, Inggeris, Cina dan Tamil. Sebagai contoh, negara, raja dan putera merupakan pengaruh bahasa Sanskrit. Solat, ustaz dan akal merupakan pengaruh bahasa Arab. Kemeja, beranda dan jendela merupakan pengaruh bahasa Portugis. Laci dan balkoni merupakan pengaruh bahasa Belanda. Hospital, klinik dan doktor pula pengaruh bahasa Inggeris. Cawan, laici, kapal dan ayah masing-masing merupakan pengaruh bahasa Cina dan bahasa Tamil. Baiklah anak-anak, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah mempelajari susu galur bahasa Melayu dan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Anak-anak boleh menjawab latihan pengukuhan menerusi pautan yang telah disediakan pada ruangan deskripsi di bawah. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.